Berita menarik hari ini di asoka.com, Jumaat 5 November. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana kes baharu COVID-19 di Sabah turun 101 kepada 554 kes hari ini, berikutan penurunan kes di kebanyakan daerah berbanding 655 kes yang dilaporkan semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masih Manjun berkata, berdasarkan laporan COVID-19 hari ini, lebih banyak daerah mencatat penurunan kes berbanding yang mencatat pertambahan. Katanya daerah Kota Kinabalu kembali mencatat kes tertinggi hari ini dengan 76 kes baharu, berikutan sedikit peningkatan berbanding 69 kes yang dilaporkan semalam. Sementara itu, dua daerah hari ini mengekalkan rekod sifar kes sejak semalam, iaitu Tongot dan Kalabakan, manakala 7 daerah mencatat kes satu angka, iaitu Sepitang, Kuala Penyu, Sandakan, Telupit, manakala masing-masing 3 kes di Semporna, Kunak dan Nabawan. Manakala kerajaan negeri akan memastikan semua projek tebatan banjir yang dilaksanakan di daerah ini disiapkan seperti dirancang bagi menangani masalah banjir yang menjejaskan penduduk. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata projek terbabit perlu disiapkan kerana ia adalah antara pendekatan yang dikenal pasti dapat mengurangkan bencana banjir yang sering berlaku di daerah ini. Difahamkan ada 4 fasa projek tebatan banjir diluluskan di daerah ini sejak 2011, namun belum dilaksanakan sepenuhnya, termasuk kerja mendalam dan melebarkan Sungai Moyok. Sementara itu, terdahulu pada majlis berkenaan, Haji Ji menyampaikan bantuan wang ihsan RM1,000 kepada kira-kira 200 mangsa banjir dari Kampung Sugut yang terjejas teruk akibat banjir lumpur pada September lalu. Mereka adalah sebahagian daripada 937 mangsa banjir di daerah ini yang diberikan bantuan wang ihsan bagi meringankan beban ditanggung akibat bencana banjir itu. Haji Ji berkata bantuan itu yang dijanjikannya ketika meninjau kesan banjir di Kampung Sugut September lalu menunjukkan komitmen kerajaan terhadap usaha membantu penduduk yang ditimpa musibah seperti bencana banjir. Sementara itu, kekurangan tenaga kerja dikenal pasti menjadi punca utama kegagalan pengurusan isu air yang menyebabkan perkhidmatan bekalan air di daerah Kota Marudu berada pada tahap yang teruk. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili berkata, berikutan itu Jabatan Air Negeri Sabah perlu distruktur semula bagi memastikan bekalan air bersih mencukupi dan memenuhi permintaan pengguna. Maximus berkata selain kekurangan tenaga kerja, masalah bekalan air juga berpunca daripada paip pecah, rosak dan lama serta kerosakan mesin. Jelasnya situasi yang dihadapi penduduk di Kota Marudu sama seperti yang berlaku di daerah lain yang mana masalah air kurang diberi keutamaan. Di samping itu, beliau berkata beberapa projek menaik taraf bekalan air dirancang melalui rancangan Malaysia ke-12 untuk memastikan penduduk Kota Marudu dapat menikmati bekalan air yang mencukupi dan bersih pada masa hadapan. Berita seterusnya, rasa sayang terhadap anjing dan kucing sejak puluhan tahun lalu membuatkannya berani untuk cuba menceburi perniagaan kedai haiwan. Pengusaha kedai AND Pet House, Datuk Lau Kimin berkata, sehingga kini perasaan kasih sayangnya dengan haiwan peliharaan itu semakin menebalkan sehingga akan melayannya seperti anak. Katanya minat terhadap haiwan mula sejak membesar di kampungnya apabila melihat banyak haiwan berkenaan yang berkeliaran tanpa penjagaan yang baik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pembukaan kedai haiwan peliharaan yang dibuka di bangunan Ashton, Batu Empat, Jalan Penampang hari ini. Kimin berkata tujuan beliau membuka kedai berkenaan juga adalah untuk mengajar orang ramai supaya menyayangi dan menghargai haiwan peliharaan. Katanya beliau juga mempunyai makanan khas haiwan yang mempunyai vitamin dan bersesuaian dengan haiwan yang boleh dikongsikan dengan penggemar haiwan peliharaan itu. Sementara itu, rakannya Datuk Joseph Pilantip berkata Kimin adalah seorang penjaga haiwan peliharaan yang tegar. Katanya dalam keadaan pandemik COVID-19, Kimin masih berani untuk membuka perniagaan ini yang memberi ruang kepada pecinta alam dan haiwan meneruskan minat mereka.
Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami di mana seorang wanita berusia 43 tahun ditahan selepas didapati menjalankan aktiviti penjualan rokok tidak bercukai dalam ops kontraben di belakang sebuah kedai runcit di Jalan Cyber Square Penampang semalam. Operasi jam 7 pagi oleh Batalion 16 Pasukan Gerakan Am Kota Kinabalu itu merampas ratusan kotak rokok yang dianggarkan bernilai RM36,491 yang disimpan di dalam sebuah kereta jenis Protonwira. Komander Brigade PJS Sabah Senior Assistant Commissioner Abdul Rani alias berkata, operasi dijalankan selepas pihaknya menerima maklumat awam. Katanya pemantauan dilakukan mendapati sebuah Protonwira yang diletakkan di belakang sebuah kedai runcit dipercayai dijadikan sebagai tempat penyimpanan rokok berkenaan. Menurutnya, semua rokok berkenaan terus dirampas bersama kereta Protonwira untuk membantu siasatan lanjut. Katanya semua rampasan termasuk kenderaan dianggarkan bernilai RM54,491.40 dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang untuk siasatan lanjut. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.